Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan salah laku buli. Sebelum tu saya akan kenalkan ahli kumpulan yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama ialah Muhammad Syukri bin Aziz. Yang kedua saya Muhammad Ashik bin Makrifah. Yang ketiga Muhammad Faizal bin Ma'asri. Yang keempat Muhammad Sah bin Muhammad Abu Bakri. Dan yang kelima ialah Muhammad Izlan bin Murfi. Kegiatan salah laku yang berlaku dalam kalangan murid telah menimbulkan pelbagai kesan terhadap pembentukan masyarakat yang maju dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan salah laku yang berlaku ini memerlukan perhatian dan tindakan daripada seluruh rakyat Malaysia. Kajian yang dijalankan oleh Jamal Safri pada tahun 2010 menunjukkan bahawa terdapat banyak faktor yang mendorong berlakunya kegiatan buli dalam kalangan murid sekolah. Buli bermaksud melakukan tindakan atau perbuatan yang boleh menyebabkan seseorang itu cedera dan berada di dalam tekanan. Salah laku buli ini berlaku dalam kumpulan dan juga berlaku secara individu. Seterusnya ialah jenis-jenis buli. Terdapat 6 jenis buli, iaitu buli fizikal, buli lisan, buli isyarat, buli peras ugut, buli memulau dan buli cyber. Buli fizikal merupakan buli secara langsung. Buli fizikal melibatkan serangan seperti menumbuk, menyepak, memukul dan menampar. Buli lisan pula merupakan buli yang berlaku secara langsung. Buli lisan berlaku seperti mengejek, memfitnah, mencarut dan memaki. Manakala buli isyarat pula merupakan buli yang berlaku secara langsung tetapi hanya menggunakan isyarat sahaja. Contohnya buli isyarat terjadi seperti menjelir lidah, menggunakan bahasa badan, menjegil mata dan menunjukkan isyarat lucah. Buli peras ugut pula merupakan buli yang berlaku secara langsung. Buli peras ugut seperti meminta duit secara paksa, meminta barang secara paksa, memaksa menjelaskan bayaran seperti makan dan minum, dan mengugut merahsiakan salah laku. Buli memulau merupakan buli yang berlaku secara langsung. Buli memulau seperti mangsa tidak dimasukkan ke dalam kumpulan, mangsa tidak mendapat perkhidmatan yang sepatutnya, mangsa tidak diberikan kerjasama dan pembuli tidak suka murid yang mengikut peraturan. Seterusnya ialah buli cyber. Buli cyber merupakan buli yang berlaku di laman media sosial. Buli cyber seperti meninggalkan komen yang negatif, memuat naik video tanpa kebenaran, melakukan gangguan seksual dan menjadikan rakan sebagai bahan jenaka. Saya Muhammad Izlan bin Murfi akan meneruskan pembentangan yang berkaitan dengan faktor-faktor berlakunya salah laku buli. Okey, baiklah, faktor yang pertama ialah faktor masalah keluarga. Okey, faktor masalah keluarga ini ialah pelajar tersebut mengalami masalah di rumah kerana berkemungkinan keluarga mereka mempunyai desakan hidup. Okey, desakan hidup yang tidak seperti pelajar lain dan mereka terpaksa membawa tekanan tersebut ke sekolah. Okey, dan mendorong mereka untuk melepaskan segala tekanan yang ada di rumah kepada rakan-rakan mereka yang lain. Okay, sehingga boleh menyebabkan mereka membuli rakan-rakan yang lain. Okey, faktor yang kedua adalah faktor pengaruh rakan sebaya. Okey, baiklah, pada usia pelajar tersebut, pelajar-pelajar ini lebih mempercayai kawan-kawan mereka. Okey, lebih mempercayai rakan sebaya mereka berbanding daripada ibu bapa dan guru-guru mereka. Okay, menyebabkan mereka terikut dengan tingkah laku yang tidak baik daripada rakan-rakan mereka. Okey, menyebabkan mereka terikut apabila kawan mereka melakukan perkara seperti buli, mereka juga terlibat dalam salah laku buli tersebut. Okey, baiklah, faktor yang ketiga ialah faktor media massa. Okey, faktor media massa ini mendorong pelajar untuk melihat pelbagai aksi, berbagai aksi terlarang seperti pergaduhan, aksi merokok, dadah, ponteng sekolah dan sebagainya. Ini menyebabkan pelajar berasa ingin mencuba untuk melakukan aksi-aksi tersebut
seperti mana yang mereka lihat di kaca televisyen. Okey, faktor yang ketiga ialah faktor pentadbiran sekolah. Okey, baiklah, pentadbiran sekolah yang longgar akan mendorong pelajar untuk melakukan disiplin, salah laku disiplin dengan sesuka hati, terutamanya dalam kegiatan buli ini. Hal ini kerana apabila pelajar menyedari bahawa tiada tindakan yang berat apabila mereka melakukan kesalahan disiplin, mereka akan merasa tidak heran ataupun merasa sewenang-wenangnya untuk melakukan kesalahan disiplin, terutamanya salah laku buli ini. Dan faktor yang kelima ialah faktor masyarakat. Okey, masyarakat yang kurang cakna, okey, yang tidak mengambil berat antara satu sama lain menyebabkan kegiatan buli ini semakin berleluasa. Hal ini kerana apabila masyarakat, terutamanya masyarakat jiran atau yang tinggal berdekatan dengan sekolah melihat keadaan salah buli ini berlaku, mereka hanya duduk diam sahaja tanpa melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak yang berkuasa, sama ada melaporkan kepada pihak sekolah ataupun pihak kerajaan yang lain seperti pihak polis. Okey, mereka tidak mengambil berat dan tidak melakukan apa-apa tindakan apabila mereka melihat berlakunya salah laku buli di kawasan mereka, menyebabkan kes salah laku buli ini semakin berleluasa. Baiklah, seterusnya adalah kesan buli. Okay, kesan atau implikasi buli. Buli merupakan perlakuan yang menyalahi pertuturan sekolah. Buli membawa kesan negatif terhadap pembuli, mangsa buli dan warga sekolah. Mangsa buli berkemungkinan menjadi pendiam, pemalu dan rendah diri, takut, suka bersendirian dan kurang bersosial di sekolah. Mereka lebih suka merahsiakan perkara ini daripada pengetahuan ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka akan menjadi malu dan khawatir akan menerima tindak balas yang lebih agresif daripada si pembuli. Okey, seterusnya adalah kesan buli pada mangsa buli. Kesan buli terbahagi kepada dua, iaitu kesan buli jangka pendek dan kesan buli pada jangka masa panjang. Okey, kesan buli jangka masa pendek adalah kesan jangka pendek ini yang dialami oleh mangsa buli dapat dilihat dari segi kesan psikologi, fizikal, sosial dan pembelajaran. Manakala kesan buli pada jangka masa panjang boleh dilihat dari segi psikologi, fizikal, pembelajaran, kesan kerjaya dan aktiviti kemasyarakatan. Okey. Kesan buli terhadap psikologi adalah mangsa yang sedang dibuli atau mengalami satu atau lebih daripada perkara berikut, iaitu ketidakhadiran ke sekolah yang kronik, penurunan prestasi akademik, kesunyian serta disikirkan dan timbul rasa ingin membunuh diri. Okey, kesan buli terhadap fizikal adalah mangsa buli juga berhadapan dengan masalah kesihatan dan fizikal seperti menghadapi masalah somatik, contohnya selsema. Mangsa-mangsa buli juga akan menunjukkan simptom-simptom ke arah permasalahan, keresahan dan juga kemurungan. Okey, kesan buli terhadap pembelajaran dan persekolahan. Mangsa-mangsa yang telah dibuli akan merasa takut dan bimbang setiap kali apabila berada di sekolah. Hal ini akan menyukarkan mereka untuk melibatkan diri secara aktif di dalam proses pembelajaran. Disebabkan terlalu takut, mangsa buli akan mengambil keputusan untuk konten sekolah bagi mengelakkan diri daripada dibuli. Sedangkan hubungan pelajar dengan pelajar dan pihak sekolah turut terjejas. Okey, kesan buli terhadap kejayaan dan kemasyarakatan. Mangsa buli juga akan menghadapi masalah sosial seperti masalah mengekalkan hubungan persahabatan dan rakan-rakan mereka yang ada. Mereka tidak pandai dalam bersosial. Oleh itu, akan berlaku masalah dalam pemilihan pekerjaan
dan juga penyesuaian diri dalam dunia pekerjaan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Faizal bin Maksi. Mari kita teruskan pembentangan kita kepada bahagian hukuman ataupun tindakan bagi salah laku buli. Maksud hukuman. Hukuman merupakan kuasa untuk menjatuhkan denda bagi individu yang telah melakukan salah laku. Nilai hukuman, pengentua ataupun guru besar hendaklah membuat pertimbangan sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelajar yang melakukan salah laku buli. Dalam konteks ini, hanya pengetua ataupun guru besar yang menjadi ketua dalam organisasi memberi hukuman kepada pelajar. Seterusnya, pengetua ataupun guru besar perlulah menimbangkan pemulihan ataupun reformation setelah hukuman dijalankan kepada pelajar supaya mental pelajar tidak terjejas. Seterusnya, kita pergi pada bahagian prosedur pelaksanaan hukuman kepada murid. Yang pertama, tentulah pihak sekolah akan menerima aduan. Apabila menerima aduan tentang kes salah laku buli, maka pihak sekolah perlu mengesahkan ketulinan aduan tersebut. Apabila aduan tersebut disahkan, maka pihak sekolah perlulah menjalankan siasatan. Dan apabila siasatan dilakukan, timbulnya bukti-bukti yang kukuh bahawa pelajar itu melakukan kesalahan buli, maka pihak sekolah perlulah menjalankan perbicaraan. Apabila hasil daripada bicara tersebut, jika mendapati bahawa pelajar tersebut benar dan bukti-bukti menyokong bahawa pelajar itu melakukan kesalahan buli, maka pengetua atau guru besar perlulah mengambil tindakan untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal ataupun yang sesuai dengan salah laku buli yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Setelah proses hukuman dijalankan, semua rekod dan profil murid perlulah disimpan. Dan yang terakhir ialah jika perlu, maka murid tersebut perlulah diberi bimbingan dan nasihat melalui proses kaunseling daripada unit tindakan kaunseling sekolah. Seterusnya, kita pergi kepada faktor penyeragaman hukuman. Hukuman diberikan berdasarkan yang pertama ialah tahap kesalahan. Semakin serius kesalahan buli yang dilakukan, maka semakin berat denda yang akan diberikan. Seterusnya, hukuman juga perlu diberikan tidak hanya memandang kepada kesalahan buli yang dilakukan oleh pelajar. Sebaliknya, ia juga perlu dilihat kepada perwatakan dan latar belakang murid yang melakukan kesalahan. Serta hukuman juga perlu melihat kepada aspek kes-kes yang serupa dan kekerapan kesalahan dan kesungguhan murid yang melakukannya. Seterusnya, menurut Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 8 2010, antara hukuman ataupun denda yang boleh diberikan kepada murid yang melakukan kesalahan buli, yang pertama ialah diberi amaran keras, dilarang menggunakan kemudahan di sekolah atau asrama, atau mengambil bahagian dalam mana-mana program atau aktiviti sekolah, dikenakan hukuman rotan tidak melebihi 3 kali, gantung persekolahan selama tempoh tidak melebihi 14 hari, dan yang terakhir ialah dikenakan hukuman buang sekolah bagi kes-kes serius yang melibatkan kecederaan ataupun kehilangan nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan. Baiklah, kita teruskan dengan langkah-langkah mengatasi salah laku buli di sekolah. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi salah laku ini, iaitu yang pertama ialah peranan ibu bapa, peranan daripada pihak guru, peranan daripada pihak sekolah, dan peranan daripada permufakatan atau kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Baiklah, langkah yang pertama ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu berjumpa guru kelas sekiranya anak-anak mereka menjadi mangsa buli, dan ibu bapa perlu melaporkan kepada guru kelas anak-anak mereka. Seterusnya, ibu bapa perlu bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menangani salah laku buli. Seterusnya, ibu bapa perlu meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak mereka. Serta, ibu bapa perlu mengawasi tingkah laku anak-anak mereka di rumah. Sekiranya tingkah laku anak-anak mereka pelik, maka ibu bapa perlu mengawasi ataupun memeriksa kenapa berlaku sedemikian. Seterusnya ialah daripada pihak guru. Guru di sekolah perlu mewujudkan kesedaran dalam kalangan semua pihak tentang isu buli di sekolah. Guru di sekolah juga
perlu mengambil tindakan yang wajar dan adil kepada pembuli. Pihak guru juga perlu mengenal pasti murid yang berisiko kepada perlakuan buli. Kemudian, guru perlu melaksana dan menerima sesi kaunseling kepada murid. Guru perlu membuat pemantauan berterusan kepada murid yang terlibat, iaitu pembuli dan juga mangsa buli. Seterusnya, guru perlu sentiasa peka terhadap perlakuan murid di asrama. Guru juga perlu memberi nasihat dan garis panduan kepada murid berkaitan gejala buli, dan guru perlu menyediakan program kerohanian untuk membina sesiah diri yang baik. Ini merupakan carta alih pengurusan disiplin murid di sekolah yang diterajui oleh pengetua penolokanan HAM, penolokanan kokurikulum, guru disiplin, ketua bidang, ketua panitia, guru bimbingan dan kaunseling, ketua warden, guru kelas dan juga guru agama. Baiklah, peranan yang ketiga ialah peranan daripada pihak sekolah. Pihak sekolah perlu mengadakan beberapa program di sekolah. Antaranya ialah program anti-buli, program berfokus dan juga program sekolah selamat. Pihak sekolah juga perlu mengingatkan semua murid-murid di sekolah supaya mematuhi peraturan di sekolah. Kemudian, peraturan sekolah perlu dikemaskini dari semasa ke semasa di sekolah. Program integrasi kaum perlu diwujudkan di sekolah supaya dapat memantapkan perpaduan murid di antara kaum. Sebagai contohnya, kaum Melayu, kaum India, kaum Cina perlu bersatu padu dan bekerjasama di sekolah, dan ia dapat mengelakkan daripada berlaku salah laku buli di sekolah. Kelab pencegahan jenayah juga perlu diwujudkan di sekolah supaya ia dapat memberi kesedaran dalam kalangan murid tentang pelbagai aspek jenayah dan juga pencegahannya. Peranan yang terakhir ialah peranan permufakatan atau kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan dan juga bukan kerajaan. Kempen pencegahan salah laku buli di luar dan juga di dalam sekolah memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Penlibatan agensi-agensi kerajaan dan juga badan bukan kerajaan ataupun NGO akan menjadikan kempen anti-buli ini mencapai objektif yang diharapkan. Pihak sekolah perlu menjalinkan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Agama Islam, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ataupun LPPKN, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. Dengan adanya kerjasama ini, ia dapat mencegah salah laku buli di sekolah maupun di luar. Baiklah, secara keseluruhannya, modul ini membincangkan secara terperinci tentang salah laku buli dalam kalangan murid di sekolah. Salah laku buli di sekolah tidak boleh dipandang ringan kerana ia merupakan salah satu masalah disiplin yang besar dalam kalangan murid. Oleh itu, semua pihak harus memainkan peranan masing-masing bagi menangani kes salah laku buli di sekolah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.